في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan serba sedikit tentang peristiwa Al-Isra'i wal Mi'raj menurut ataupun berdasarkan kepada kacamata Ahli Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana yang para jemaah sekalian telah mengetahui bahawasanya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj adalah di antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana peristiwa tersebut berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh suatu perjalanan pada waktu malam yang begitu jauh. Namun Allah Ta'ala memendekkan perjalanan tersebut dengan kecepatan yang tidak terjangkau oleh kita betapa cepatnya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua peristiwa, yakni peristiwa Al-Isra' dan peristiwa Al-Mi'raj itu adalah wajib diimani oleh semua orang yang beriman. Namun begitu, ada hukum yang berbeza terhadap orang yang mengingkari salah satu daripada peristiwa tersebut. Jika seseorang mengingkari peristiwa Al-Isra', maka para ulama sepakat, ijma' bahawasanya yang mengingkari peristiwa Al-Isra' itu terkeluar daripada Islam. Yakni dia telah melakukan riddah ataupun murtad dalam bahasa Melayu. Adapun orang yang mengingkari peristiwa Al-Mi'raj tidak dihukumkan sampai darjat ataupun tahap murtad, tetapi ia dikira sebagai orang yang berdosa besar. Berbezanya di situ kerana pendalilan peristiwa Al-Isra' adalah sharih daripada Al-Quran, jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra', a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdih, yakni maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra adalah kalimah dalam bahasa Arab yang khusus untuk perjalanan yang berlaku pada waktu malam sahaja. Kalau kita sebut safar dalam bahasa Arab, safar. Kalau kalimah safar maknanya perjalanan sama ada siang ataupun malam. Tapi kalau sebut Isra' ialah perjalanan yang hanya berlaku pada waktu malam. Namun begitu Allah Ta'ala takkidkan lagi, Allah Ta'ala tegaskan lagi dalam Al-Quran, asra bi'abdihi lailan. Lailan, Allah Ta'ala tambah lagi lailan, malam. Maknanya tidak ada keraguan di situ bahawasanya memang Nabi SAW diperjalankan pada waktu malam. Dan ayat ini dalil yang sharih, yang jelas daripada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran maka dihukumkan terkeluar daripada Islam. Berbeza dengan peristiwa Al-Mi'raj, kerana peristiwa Al-Mi'raj tidak dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Melainkan peristiwa Al-Mi'raj dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Bukan mutawatir, bukan hadis mutawatir, hadis yang sahih. Maka darjat hadis itu sahih, ia adalah dhanni. Maka bila sebut dhanni, maka hukum mengingkarinya tidaklah sampai jatuh murtad, tetapi dihukumkan sesat dan berdosa besar. Baik, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj berlaku apabila Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam, ketua bagi sekalian malaikah, untuk
memanggil Nabi ataupun mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Ummu Hani. Pada malam tersebut Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pada malam tersebut Jibril datang dan membuka atap ataupun bumbung rumah Ummu Hani dan mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sesiapa pun yang menyedari perkara tersebut. Lalu dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sisi suatu tempat di berhampiran dengan Baitullah, berhampiran dengan Masjidil Haram. Dan kemudiannya dibelah lagi dada baginda sallallahu alaihi wasallam buat kali yang kedua. Kali pertama dada baginda dibelah adalah ketika berada di rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Isra dan Mi'raj tersebut sekali lagi baginda dibelah dadanya dan diisi dalam dadanya itu dengan iman dan juga hikmah, supaya Nabi bersedia untuk melihat perkara-perkara yang ajaib. Bahasa Arab sebut ajaib, bahasa Melayu sebut ajaib. Perkara-perkara yang di luar daripada adat kebiasaan, yang mengagumkan pada malam Al-Isra dan juga pada peristiwa Al-Mi'raj. Maka Nabi SAW pada malam tersebut Allah Ta'ala telah memerintahkan salah satu daripada binatang syurga, namanya burak. Dan burak ini bukanlah kali pertama ditunggang oleh para Nabi ataupun oleh Nabi seorang, tetapi sebelum itu burak telah pun ditunggangi oleh beberapa orang Nabi-Nabi yang lain. Antara Nabi yang pernah menunggang burak adalah Nabi Ibrahim AS. Namun begitu, burak apabila dia tahu pada malam tersebut dia akan membawa jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia, ketua bagi sekalian para anbiya, nabi yang terakhir, makhluk Allah yang paling sempurna yang Allah Taala ciptakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka burak dia punya perasaan lain. Bayangkan Bukit Uhud yang bukan sesuatu yang hidup. Bukit Uhud yang tak ada ruh, tetapi apabila Nabi jejak di atas Bukit Uhud, bergegar. Bukit Uhud bergegar kerana cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bukit Uhud adalah sebahagian daripada tanah di muka bumi ini yang akan berada dalam syurga kelak. Uhud adalah sebahagian syurga. Sebab tu kalau kita pergi umrah ataupun haji, singgah di Madinah dan menziarahi tempat-tempat yang bersejarah, jangan lupa ziarah Bukit Uhud, kerana Uhud itu adalah sebahagian syurga kelak. Begitu juga Raudhah Asy-Syarif, Raudhatus Syarifah, Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebahagian daripada syurga kelak di hari akhirat. Maka burak juga dia kita panggil apa? Kegirangan, bergerak-gerak kegirangan, kerana Nabi SAW yang akan naik di atas belakangnya. Dan burak ini adalah suatu binatang yang saiznya adalah di antara himar dan bagal. Di antara himar dan bagal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Maka burak ini betapa lajunya dia, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelajuan burak itu adalah satu langkahnya sejauh mata dia memandang. Maknanya di mana mata dia memandang, itulah satu langkah dia. Jauhlah dan cepatlah. Maknanya kalau satu pandangan dia tu habis 20 km contoh, maka 20 km lah sekali langkah. Betapa lajunya burak ni. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk naik burak dan melakukan perjalanan sebagaimana firman Allah,
Allazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka perjalanan Al-Isra itu adalah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalam ayat ini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah berfirman dengan memulakan ayat ini dengan kalimah Subhana. Subhana. Iaitu suatu bentuk zikir, penyataan daripada Allah. Sebagaimana bila kita melakukan zikir, Subhanallah, Subhanallah. Apakah makna Subhanallah dan kenapakah, apa signifikan Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan perkataan Subhana? Ada dia punya sebab dia. Ada dia punya relationnya. Kerana kalimah Subhana adalah suatu kalimah yang jika orang Melayu terjemah, maknanya ialah Maha Suci Allah. Apa makna Maha Suci Allah? Iaitu kembali kepada perbahasan sifat 20. Sifat al-mukhalafatu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru, yakni makhluk. Kalimah Subhanallah ialah suatu bentuk kalimah yang apabila seseorang melafazkan dengan keyakinan yang betul, maka dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kalimah itu adalah kalimah yang mulia. Kerana kalimah Subhanallah, seorang yang mukmin, yang muslim, apabila dia menyebut Subhanallah dan datang keimanan yang benar terhadap kalimah Subhanallah, maka dia adalah orang yang beriman yang sempurna. Apa makna Subhanallah? Iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan al-mukhalafatu lil hawadith. Dia tidak serupa dengan mana-mana makhluknya. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan sesuatu dan sesuatu pun tidak serupa dengannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sekufu, yang sebanding, yang setara, yang serupa dengannya. Maha suci Allah. Maka Allah Ta'ala ni, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, keyakinan orang yang beriman yang mengikuti akidah Rasulullah SAW ialah menafikan penyerupaan Allah dengan sebarang daripada makhluknya. Allah Ta'ala tak serupa langsung dengan makhluknya. Allah Ta'ala yang menciptakan hamba-hambanya. Dia yang menciptakan kita daripada jenis-jenis jisim. Kita semua adalah jisim. Sama ada kita ni jisim yang kasif atau jisim yang latif. Yang kasif ni yang boleh pegang dengan tangan, macam batu, kayu. Itu jisim yang kasif. Kalau jisim yang latif, yang tak boleh pegang dengan tangan, seperti udara dan cahaya. Maka Allah Ta'ala dia yang menciptakan jisim-jisim. Dia tidak serupa dengan mana-mana jisim. Tak serupa dengan mana-mana makhluknya. Maha suci Allah. Dan ini adalah ijma' para ulama. Dan disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Contohnya dalam kitabnya Sulamul Mubtadi, bahawasanya di antara bentuk murtad atau kekufuran ialah meyakini Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jisim dan Allah Ta'ala itu berjisim. Maha suci Allah. Allah Ta'ala bukan seperti kita. Ada saiz, ada ukuran, ada anggota badan, ada arah atas bawah, kiri kanan, depan belakang, ada tempat. Maha suci Allah. Kerana sesuatu yang berjisim melazimkan ianya mengambil ruang dan lapang. Kata ulama, al-jismu alladhi yamla'ul faragh. Jisim ialah sesuatu yang memenuhi ruang, lapang dan tempat. Allah Ta'ala Maha suci daripada menempati suatu tempat. Itu adalah akidah umat Islam. Dan ini akidah yang diijma'kan oleh para ulama. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan. Kata Imam Abu Mansur, para ulama telah berijma' bahawasanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Ini juga disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Tidak diliputi arah yang 6 atas bawah, kiri kanan, depan dan belakang sebagaimana sekalian makhluk. Dan benda yang sama disebut oleh
Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, dalam kitabnya Pohon Agama, pada membicarakan sifat al-qiyamu binafsih, bahawasanya Allah Ta'ala tiada ia di atas, tiada ia di bawah, tiada ia di hadapan, tiada ia di belakang, tiada ia di kanan, tiada ia di kiri. Dia ada tanpa tempat. Maka kalimah subhana, walaupun dia pendek, ringkas, maha suci. Maha suci siapa? Allazi asra bi abdih. Maha suci siapa? Tuhan yang dialah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala terlebih dahulu menafikan zatnya itu serupa dengan makhluk. Jadi peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, faham kita pada kalimah subhana ni pun bukanlah tujuan objektif. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ialah untuk jumpa Allah, Allah di atas. Kerana sebahagian orang dia salah faham tentang akidah golongan Mujassimah dan Musyabbihah. Yang mana fatwa Selangor telah menjelaskan tentang perkara ini. Bahawasanya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj bukan nak jumpa Allah, Allah di atas. Ini kebanyakan orang yang apabila dia gagal memahami ilmu akidah yang benar, maka dia rosak pada akidah dia. Allah Ta'ala pernah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk pergi ke Palestin. Maka Nabi Ibrahim, dalam Al-Quran Allah Ta'ala memetik perkataan Ibrahim AS, yang mana Ibrahim AS Allah Ta'ala berfirman, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku menuju ke mana? Ila rabbi, bukan menuju ke Tuhanku yang berada di Palestin. Nabi Ibrahim diperintah untuk pergi ke Palestin. Bukan makna Nabi Ibrahim pergi ke Palestin kerana Allah berada di Palestin, bukan. Tapi Nabi Ibrahim guna sirah inni zahibun ila rabbi. Ini dalam bentuk balaghah bahasa Arab. Bukan bermakna ila rabbi, maksudnya ke Tuhanku. Macam kita sebutlah. Orang Arab sebut at-taqarrubu ila Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Dekat kat situ bukan makna dekat hissi, bukan makna dekat jisim dengan jisim macam saya dengan imam contoh. Yang mana imam lebih hampir dengan saya berbanding dengan yang lain, bukan. Tapi dekat maknawi. Maknawi ni maksudnya semakin kita beramal, semakin kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekati redha Allah, yakni mendapat redha Allah, beroleh pahala dan insya-Allah dianugerahkan syurga. Bila Nabi Ibrahim sebut inni zahibun ila rabbi, bukan bermakna Nabi Ibrahim pergi menuju ke Allah yang berada di Palestin, tetapi Nabi Ibrahim pergi menuju ke tempat yang Allah Taala perintah untuk dia berada, jadi Palestin. Nabi Musa juga diperintah Allah untuk pergi ke bukit Tur Saina. Orang Melayu sebut Tur Sina, orang Arab sebut Tur Saina, orang putih sebut Mount Sinai. Di bukit Tur Sina bukan makna Allah Ta'ala berada di bukit Tur Sina pada ketika itu. Yang ada di bukit Tur Sina adalah Nabi Musa AS, bukan Allah. Dan begitu juga bila Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad untuk dimi'rajkan, bukan bermakna Nabi Muhammad naik jumpa Allah, Allah di atas. Allah tidak di Palestin, Allah tidak di bukit Tur Sina, Allah juga bukan berada di langit. Dan kita solat menghadap Kaabah bukan bermakna Allah berada di dalam Kaabah. Kita diperintahkan Allah untuk solat menghadap ke arah Kaabah, bukan bermakna Allah dalam Kaabah. Sebelum Kaabah, umat Islam solat menghadap ke Palestin. Bukan bermakna Allah Ta'ala berada di Palestin, di Masjidil Aqsa. Tapi objektif Isra' dan Mi'raj apa dia? Objektif Isra' dan Mi'raj Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allazi asra bi'abdihi laylan, pada waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulah, yang Allah Ta'ala berkati sekelilingnya. Sebab tu kita umat Islam sampai sekarang kita mempertahankan Al-Aqsa. Kerana Al-Aqsa, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibina di atas muka bumi ni. Oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam bina Kaabah Al-Musharrafah, Masjidil Haram,
Maka setelah dengan jarak 40 tahun, Nabi Adam AS diperintah Allah untuk membina Masjidil Aqsa, masjid kedua umat Islam. Sebab tu umat Islam sampai sekarang mempertahankan Masjidil Aqsa yang Allah Ta'ala berkati sekelilingnya. Walaupun berlaku peperangan sekarang ni, walaupun berlaku penjajahan oleh Yahudi, bukan bermakna tanah Al-Aqsa itu tidak barakah, masih lagi barakah. Tetapi itu adalah ujian dan musibah, bala yang ditimpakan Allah kepada umat Islam untuk meninggikan darjat mereka. Berapa ramai yang syahid mati dalam peperangan dengan golongan Yahudi. Dan orang-orang yang syahid ini, mereka mendapat pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala firman, "Allazi barakna haulah." Kemudian Allah Taala sebut, "Linuriyahu min ayatina." Itu sebab. Lam kat situ, linuriyahu, lam kat situ, lam sebab. Sebab apa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu, untuk memperlihatkan pada Nabi kita. Min ayatina, daripada tanda-tanda keagungan Allah. Sebab tu pada malam tu, Nabi kita SAW dibelah dadanya, diisi dengan iman dan hikmah, dan diperkuatkan dada baginda. Maksud dada tu mana? Jantung. Qalb itu maknanya jantung. Tapi sebabkan perkataan Melayu jantung tu bunyinya tak sedap, jadi orang Melayu tukar kepada hati. Kan? Tapi sebenarnya qalb itu jantung, bukan hati. Hati itu kabid. Dalam bahasa Arab dipanggil kabid. Kabid. Dalam bahasa Inggeris dia panggil liver. Hati yang tempat tapis toksin tu, yang kalau rosak habis kuning jadi badan, darah jadi kuning kan, itu hati. Jantung ni qalb, heart. Dalam bahasa Inggeris heart. Itu jantung. Sebab apa? Sebab Nabi bakal menyaksikan perkara-perkara yang yang ajaib pada malam tersebut. Kita kalau tengah bawa kereta kena sergah dengan orang pun tengok jantung punya berdebar macam mana. Kan? Bayangkan pada malam tersebut Nabi SAW melihat perkara yang lebih lagi daripada sebuah lembaga. Apa Nabi lihat? Nabi lihat iblis. Iblis ni siapa? Ketua sekalian syaitan. Kita nengok Pontianak pun tak berani. Kita nengok hantu galah pun tak berani. Kita nengok hantu raya pun tak berani. Hantu raya, hantu galah, toyol, Pontianak, pocong, semua hantu tu kan, kecil-kecil je banding dengan Ifrit. Ifrit lagi besar. Ifrit dengan iblis lagi besar. Baik, Nabi SAW lihat iblis pada malam tersebut, dan iblis takut dengan Rasulullah. Iblis nampak Rasulullah kerana haibah Rasulullah, iblis lari. Takut dengan Rasulullah. Rasulullah melihat macam-macam lagi perkara. Maka dalam perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi menaiki burak. Dan Nabi singgah di beberapa tempat. Antara tempat yang Nabi singgah adalah di Yathrib, Madinatul Munawwarah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dah pernah sampai di Madinah, iaitu pada malam Al-Isra. Nabi turun, Nabi solat 2 rakaat, Nabi naik. Nabi juga singgah di mana? Di Madian, kota Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi solat 2 rakaat, Nabi teruskan perjalanan. Nabi juga singgah di mana? Baitul Laham, tempat Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi juga lalu di suatu kawasan yang berada padanya jasad Masyitatu binti Fir'aun. Masyitah ni dia bukan nama. Masyitah ni dia nama pekerjaan. Nama pekerjaan. Masyitah maknanya tukang sikat. Jadi disebut Masyitatu binti Fir'aun, bukan Masyitatu bintu Fir'aun. Kalau bintu Fir'aun, Masyitah anak Fir'aun. Kalau Masyitatu binti Fir'aun,
tukang sikat rambut anak Fir'aun. Yang mana kita semua tahu kisahnya, akhirnya Masyitah dibunuh oleh Fir'aun di dalam air yang menggelegak. Dengan seluruh keluarganya, dengan seluruh anaknya, termasuklah anak kecil yang berada dalam kendongannya. Syahid. Syahid. Orang yang mati syahid, walaupun zahir mata kita, oh teruknya dia kena. Macam orang Palestin sekarang, kena bom, kena tembak, kena sniper. Ya. Kita rasa kesakitan mereka. Ya, memang mereka sakit. Penderitaan pada zahirnya. Tetapi mereka memburu syahid. Kerana orang yang mati syahid ni, satu-satunya jenis manusia yang dah mati dia nak kembali balik ke dunia adalah orang yang mati syahid. Satu-satunya. Para wali Allah sekalipun, para wali Allah yang bukan mati syahid. Wali Allah yang biasa. Maksudnya yang bukan mati syahid. Para wali Allah. Setelah mereka wafat, para wali Allah, mereka tak nak kembali ke dunia. Kerana dunia ni tempat fitnah. Kerana dunia ni darul bala. Mereka dah mati dalam kubur. Mereka rasa nikmat kubur. Mereka rasa tempias nikmat syurga. Mereka tak nak dah kembali ke dunia. Tapi orang yang mati syahid, dia nak kembali ke dunia. Supaya dia mati syahid lagi. Dan dia nak kembali lagi ke dunia. Supaya dia mati syahid lagi. Kalau boleh ulang-ulang kali. Sebab kan darjat orang yang mati syahid itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa kesakitan mati syahid itu sebagaimana yang Nabi sebut adalah seumpama cubitan. Cubitan. Satu-satunya jenis kematian yang tidak sakit. Cubit kan, bukan kena cubit dengan manusia kan. Tapi kesakitannya itu tidak seperti sakitnya orang yang mati dalam keadaan yang lain. Maka Nabi juga singgah pada malam tersebut di sebalik tembok Ya'juj dan Ma'juj. Di sebalik tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada hadis Nabi menceritakan perkara ini. Untuk apa? Untuk mengesahkan taklif. Apa makna dia? Okey. Ya'juj dan Ma'juj dia manusia. Manusia. Dia daripada susu galuh anak Adam juga. Daripada susu galuh anak Adam juga. Ya'juj Ma'juj ni dia bukan alien pelik-pelik mukanya, bukan. Anak Adam, manusia. Satu bangsa nama Ya'juj, satu bangsa nama Ma'juj. Cuma perangai mereka ni perosak. Jadi suatu ketika apabila Zulkarnain sampai ke kawasan tersebut, maka penduduk kawasan tersebut yang terkesan dengan kerosakan yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngadu kepada Zulkarnain. Maka Zulkarnain pun buatlah tembok sebagaimana yang kita ketahui. Dan mereka dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kalau kita buka Google Earth pun tak nampak. Satellite pun tak nampak. Kerana Allah Taala hijab. Itu namanya hijab. Benda yang hijab kita takkan nampak. Dihijab. Jumlah Ya'juj Ma'juj berapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Jumlah Ya'juj Ma'juj itu nisbahnya adalah kita satu, dia 100. Kita satu, dia 100. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita 100, kita sekarang berapa orang dunia ni? Berapa bilion? Bilion kan? 7 bilion kalau tak silap. 7 bilion. Lebih kurang. Kali 100, berapa trilion? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tetapi apabila tiba saatnya di akhir zaman, apabila nak berlakunya hari kiamat, maka Ya'juj Ma'juj akan keluar daripada temboknya pada waktu yang Allah Ta'ala kehendak. Dan kemudiannya akan mati, dibunuh. Akan tetapi itulah Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi SAW pergi ke seberang tembok itu untuk apa? Untuk mengesahkan taklif. Kerana Ya'juj Ma'juj ni semua kafir. Mereka tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tetapi sebagai mengesahkan taklif. Mengesahkan taklif ni apa? Supaya
di hari akhirat mereka tidak mempertikaikan bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengutuskan Nabi kepada mereka, maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW pada malam tersebut, singgah di sebalik tembok Ya'juj Ma'juj dan sampaikan dakwah, aku adalah Muhammad, utusan Allah, Nabi yang terakhir, dan berimanlah kalian, sebutlah kalian kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mereka tak sebut. Sampai ke hari ini, kata ulama, generasi atas akan sebut kepada generasi bawah, dulu ada seorang Nabi datang, dia membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tak ada seorang pun yang beriman. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada seorang pun, semua kafir. Semua akan diazab dalam api neraka kelak. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi SAW juga teruskan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi juga melihat beberapa perkara, beberapa keadaan. Antaranya manusia yang memecahkan kepala mereka. Pecah kepala, cantum balik. Pecah kepala, cantum balik. Pecah kepala, cantum balik. Maka Nabi tanya pada Jibril AS, apakah ini? Maka Jibril AS pun memberitahu bahawasanya itulah mereka yang berat kepala mereka untuk sujud pada Allah, tidak melakukan solat yang maktubah, yang mafrudah, solat yang fardu, bukan solat sunat, solat fardu. Sebab tu kita, kalau ada solat fardu yang belum diqadakkan lagi, waktu muda dulu mungkin pernah tinggal semayang, kan? Waktu muda mungkin pernah tinggal solat, jangan sibukkan diri buat solat sunat. Ni ramai yang kita tak tahu ni. Bila musim Ramadan, buat tarawih 20 rakaat. Sampailah habis Ramadan, tarawih 20 rakaat. Tapi solat subuh dia ada 10 tahun dia tak qadak lagi. Orang ni maghrur, dia tipu daya. Dia tipu daya. Sebab tu kata ulama, barang siapa syaghala nafsahu bin nawafili wa tarakal wajibati fahuwa maghrur. Barang siapa yang dia sibukkan diri dengan amalan sunat dan tinggalkan yang wajib, maka dia ditipu daya oleh syaitan. Jangan ingat syaitan ni tipu daya kita suruh pergi berjudi je, suruh berzina, suruh minum arak. Bukan. Syaitan kadang-kadang tipu daya dia dalam bentuk ibadah, tapi ibadah itu ditipu daya. Dia cantikkan amalan sunat dan dia hasut kita supaya buat amalan sunat tapi tinggalkan yang wajib. Umpama bagi sedekah tapi nafkah anak bini tak bagi. Umpama pergi melancong tapi hutang orang tak bayar. Yang sunat, yang harus dibuat tapi yang wajib ditinggal. Sedangkan hutang itu terlebih wajib dibayar. Apalagi hutang dengan Allah, qada salat. Dan azabnya sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi SAW, kepalanya dipecahkan. Kita bagi ruang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga melihat sekumpulan manusia yang memakan bangkai, daging yang busuk. Sedangkan berhampiran dengan mereka ada daging yang cantik bersih. Lalu Jibril AS memberitahu bahawasanya itulah golongan yang mereka berkahwin, mempunyai isteri yang halal, namun melakukan zina. Di sebalik perkahwinan yang halal, dia melakukan zina. Sebagaimana yang kita tahu, di akhir zaman ni ramai mereka yang seperti ini, berzina. Dan baru-baru ni pun ada yang dah kena tangkap kan, kerana jadi tak tahulah apa namanya, bapa ayam ke apa, kena tangkap kerana melanggan perkara-perkara yang Masya Allah, yang terlibat dengan zina. Itu juga Nabi SAW melihat mereka yang khutabaul fitnah, penceramah fitnah. Fitnah dekat sini ialah kekufuran, kesesatan. Yang berceramah atas mimbar, yang berceramah di podium, yang berceramah di meja kuliah tetapi membawa kesesatan. Ini juga ada pada zaman sekarang. Ceramah di masjid surau tapi bawa perpecahan fitnah. Membida'ahkan amalan umat Islam. Kunut, tak kunut, tahlil, tak tahlil, talqin, tak talqin. Imam Syafi'i tak betul kata dia. Ini adalah sejenis khutabaul fitnah, bawa perpecahan dalam masyarakat. Jangan benarkan mereka datang bagi kuliah ke tempat kita. Tempat masjid-masjid di Selangor ni semuanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau datang golongan seperti ini, habis rosak masyarakat. Habis rosak. Berpecah belah masyarakat kerana segelintir dua mereka yang seperti ini. Maka Nabi SAW teruskan perjalanan dan sampai ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa, Nabi SAW mengimamkan solat 124,000 orang para Nabi. Dan para Nabi ini semuanya diperintah Allah untuk keluar daripada kubur masing-masing. Kerana para anbiya mereka hidup dalam kubur mereka. Lagi kan para syuhada hidup dalam alam barzakh, maka para anbiya juga hidup di alam barzakh.
Sebagaimana dalam hadis Nabi menyebut al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kubur mereka dan mereka melakukan solat. Nabi kita juga masih hidup dalam kubur, bukan di alam kita ni. Dalam kubur. Bukankah setiap kali kita pergi ziarah makam Rasulullah kita akan memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab tak salam? Nabi jawab. Nabi jawab. Untung siapa yang pergi ke makam Rasulullah dan memberi salam kepada Rasulullah, kerana Nabi yaruddus salam. Nabi jawab salam kita. Dan Nabi janji syafaat baginda untuk mereka yang ziarah kubur baginda. Sebagaimana sabdaan baginda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah makamku, kuburku, nescaya pasti dia akan mendapat syafaatku. Maka Nabi SAW mengimamkan solat 124,000 orang Nabi. Tak ada seinci pun tanah Masjidil Aqsa yang tak ada Nabi solat atasnya. Maknanya di setiap inci tanah Masjidil Aqsa tu ada Nabi yang pernah solat atasnya. Cuma kita tak tahu je nama Nabi tu apa. Nama Nabi tu apa? Wallahu alam. Tapi ada Nabi yang bersolat di atasnya. Maka tanah Masjidil Aqsa itu barakah. Barakah seluruhnya. Sebab Allah Ta'ala firman, Allazi barakna haulah, yang kami telah berkati sekelilingnya. Dan seterusnya Nabi SAW meneruskan perjalanan malam baginda dengan peristiwa Al-Mi'raj. Peristiwa Al-Mi'raj ni berapa minit boleh tambahan kuliah ni? Tak kisah. Takut ada yang marah lagi. Peristiwa Al-Mi'raj, kita cut short story lah. Kalau nak story panjang nanti panggil sekali lagi. Peristiwa Al-Mi'raj berlaku bukan dengan Buraq. Bukan dengan Buraq. Buraq hanya peristiwa Al-Isra. Peristiwa Al-Mi'raj berlaku Nabi menaiki Mirqat. Mirqat ni apa? Mirqat ni sulam. Orang Melayu terjemah, bukan terjemah, orang Melayu ambil kalimah sulam jadi sulam. Apa makna sulam? Sulam, saling berkait antara satu dengan satu, kan? Dia ambil pada bahasa Arab. Bahasa Arab panggil sulam. Sulam ni maknanya tangga sebenarnya. Tangga kan dikait satu dengan satu dengan satu. Bukan tangga-tangga masjid, tangga simen tu bukan. Tangga yang macam orang naik helikopter tu kan, turun tangga tu. Tu sulam nama dia. Bersulam antara satu sama lain kan. Tu tangga. Kalau kita Arab dia panggil sulamus sibyan, tangga-tangga anak kecil nak belajar ilmu agama. Sulamul mubtadi, tangga-tangga orang yang permulaan. Sulamut taufik, tangga-tangga memperoleh taufik. Tu dia panggil sulam. Nabi naik mirqat tu. Mirqat tu sulam lah, tangga. Yang mana tangga tersebut diselangi emas perak, emas perak, emas perak, emas perak. Tangga tu. Mana mula tangga tu? Dekat langit pertama. Mana penghujung tangga tu? Di langit dunia ni. Penghujung tangga langit dunia, mula tangga tu di langit yang pertama. Tangga itulah yang dilihat oleh sebahagian daripada orang-orang yang mati husnul khatimah. Sebab tu kalau kita perasan, kata ulama, di antara orang yang tanda-tandanya mati husnul khatimah, bukan macam dalam drama. Drama tahu drama? Tahu drama? Drama kalau orang mati tu elok tutup mata kan. Siap mengucap penuh lagi kan. Dah, orang yang mati husnul khatimah kata ulama, antara tandanya apa dia? Ini ambil daripada hadis Nabi juga. Antara tandanya ialah ada peluh di dahinya. Ada peluh di dahinya. Dan matanya tak tertutup rapat. Matanya akan ke atas. Ke atas tu bukan sebab sawan. Bukan sebab nyawanya direntap sehingga matanya ke atas. Bukan. Matanya ke atas kerana pada saat itu hijabnya dah terbuka dan dia melihat mirqat tadi tu. Tangga yang, kerana tangga tu dia akan membawa ke alam yang atas.
Kerana di atas ada syurga. Tangga tu dia lihat. Maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia buka hijab. Sebab tu kalau perasan ada setengah video Palestin, orang yang Palestin yang meninggal, anak-anak dan sebagainya kan. Dia tengah bercakap dengan ayah dia, kemudian dia tengok atas kan. Ada kan video yang viral tu kan. Dia kata dia nampak malaikat, dia nampak alam yang ulwi, yang alam yang atas. Nanti dibuka hijab oleh Allah. Itu contoh orang yang mati dalam husnul khatimah. Maka Nabi naiklah tangga tu. Jangan faham Nabi naik macam ini pula. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak. Lagikan manusia pun ada eskalatornya. Tangga yang Allah Ta'ala ciptakan untuk naik alam atas tu lebih laju lah. Lebih cepat. Maka Nabi naik. Jarak bumi kita dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jarak tebal satu langit pula 500 tahun perjalanan. Langit ni dia bukan ozon macam orang sains faham. Ada lapisan gas. Itu bukan langit. Langit ni keras macam ni ya, keras. Jisim kasif. Tebal langit ni, macam ni tebal 2 inci. Tebal langit tu 500 tahun perjalanan. Jadi total up 7 langit bererti 7,000 tahun dia punya jarak dia. 7,000 tahun. Daripada sini nak sampai ke langit pertama 7,000 tahun. Tapi Nabi naik sekejap je. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap langit ada nabi-nabi yang Allah perintah untuk mereka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa masih lagi hidup di langit kedua sekarang ni. Dan akan turun kelak ketika mana pengakhiran bumi ni, Nabi Isa akan turun bersama dengan tentera Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat nak kena ingat balik. Lupa. Nah, langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang keempat nanti kita ingat balik. Di setiap langit tu mereka sambut Nabi SAW. Sampai di langit ketujuh Nabi Ibrahim bagi satu hadiah. Hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Iaitu Nabi Ibrahim bagi zikir hauqalah. Zikir hauqalah. Nabi Ibrahim kata, sampaikan pada umatmu supaya memperbanyakkan tanaman syurga. Maka Nabi tanya, apakah dia tanaman syurga itu? Maka Nabi Ibrahim jawab, ialah la haula wala quwata illa billah. Banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah, maka dapatlah dia satu zikir, satu tanaman syurga. Kemudian Nabi naik lagi sehingga sampai ke satu tempat yang Allah khaskan untuk Nabi berada. Dan di sana sekira-kira Nabi dengar suara qalam malaikat. Bukan qalamul a'la yang tulis atas lauhin mahfuz tu. Qalamul malaikah yang sedang mencatat di atas suhuf. Gitu. Tapi bukan samalah. Kita kata maknanya itulah lebih kurang. Maknanya ibarat bunyinya mencatat di atas suhuf. Para malaikat dia masing-masing ada dia punya lauh dia punya papan tulis dia, malaikat ni. Maka Nabi dengar, sekira-kira Nabi dengar, tinggilah Nabi naik tu. Dan di sana Nabi SAW dibuka hijab pendengaran Nabi, lalu Nabi mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Tapi Nabi faham daripada firman Allah tersebut. Nabi faham daripada firman Allah tersebut. Kelak kita di hari akhirat, di mahsyar, kita akan dihisap oleh Allah. Semua manusia, semua makhluk akan dengar kalam Allah yang bukan huruf, yang bukan bahasa, yang bukan suara.
Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, tidak ada di antara kalam Allah itu terjuman, penterjemah. Kerana semua faham. Allah buka hijab, semua faham daripada kalam Allah tersebut, yang bukan huruf, yang bukan suara, yang bukan bahasa. Itu ijma' para ulama. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Imam Abu Hanifah sebut dalam Fiqhul Akbar, innallaha yatakallamu la ka kalamina, nahnu natakallamu bisautin wa harfin wa lughatin. Kata Imam Abu Hanifah, Allah Ta'ala sifat kalamnya bukan seperti kalam kita, ada huruf, ada suara, ada bahasa, ada mula, ada henti, ada alat, bibir, ada lidah, lisan, ada asnan, gigi. Maha suci Allah. Kerana kalam Allah bukan seperti kita di mulut. Maha suci Allah. Dan di situ Nabi faham perintah Allah solat 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Nabi turun sampai ke langit 6. Nabi Musa tanya, berapa wahai Nabi Muhammad? 50 Nabi kata. Masya Allah, umat aku 2 kali je. Umat Nabi Musa 2 kali sehari je semayang. Itu pun ramai tinggal. Naik lagi ke tempat munajat tadi. Bukan tempat Allah. Nabi Musa tak ada tempat Allah. Kita dah sebut tadi, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Naik tempat munajat. Sebagaimana Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Saina. Nabi bermunajat di tempat tersebut. Lalu Nabi mohon pada Allah, ya Allah, kurangkan bagi umatku. Maka Allah Ta'ala kurangkan 45. Turun lagi 45. Banyak, kata Nabi Musa. Naik lagi, turun 5. Sebagaimana kita tahu, akhirnya sampai 5. Turun 5. Nabi Musa kata banyak lagi, minta lagi kurang. Nabi kata aku dah malu dah minta banyak-banyak, cukuplah 5. Cuma specialnya solat umat Nabi Muhammad ni adalah 5 waktu, 1 waktu pahalanya bersamaan dengan 10 waktu. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat tu berat. Pasal 1 waktu 10 maksud dia. 1 waktu solat bersamaan dengan 10 waktu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kita pesan sekali lagi, siapa yang ada qada solat, jangan sibukkan diri dengan amalan sunat. Qada solat fardu. Sebab orang yang tak qada solat fardu di hari akhirat, dia ditanya, hutang dengan Allah. Tapi kalau solat tarawih sepanjang hidup dia pun, dia tak akan ditanya kenapa tak solat tarawih. Kita kena faham, amalan sunat ni nafilah. Apa makna nafilah? Nafilah ni maknanya hadiah, anugerah, tambahan. Kalau buat, tapi dengan syarat wajib dah selesai, baru buat nafilah. Baru buat nafilah. Kita sedekah, bagus tak sedekah? Bagus sedekah, tapi kalau anak, orang Melayu kata apa? Kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Pasal apa? Pasal sibuk buat sedekah, tapi anak kat rumah nafkah tak bagi. Itu ibarat dia. Sembahyang wajib buat dulu. Kerana ni peristiwa Al-Mi'raj ni kita tahu bahawa solat tu berat. Buat solat yang wajib dulu. Sampai mati. Kita qada sampai mati. Esok mati solat qada tak selesai pun Allah Ta'ala ampunkan. Pasal apa? Pasal dah buat. Dah buat. Dah buat. Allah Ta'ala maha mengampun. Tapi kalau tak buat, jangan ceritalah keampunan Allah. Tak? Tapi kalau dah buat, macam orang Bani Israel yang bunuh 99 orang tu. Lepas tu dia bunuh pula yang ke-100. Kemudian dia pergi berhijrah. Kan? Tengah jalan mati. Dia dah buat belum? Dah. Walaupun belum sampai, tapi dah buat. Maka diampunkan oleh Allah. Kalau dah buat qada, kemudian mati, esok mati. Hari ni dah start qada, esok mati. Diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau langsung, biarlah qada dulu. Jangan tangguh. Qada kena buat. Maka Nabi SAW kemudiannya turun, dan Nabi SAW pulang ke Makkatul Mukarramah dalam tempoh sebahagian malam, bukan seluruh malam, sebahagian malam. Dan kemudiannya sebagaimana kita tahu kisah Nabi ini didustakan oleh masyarakat Quraisy pada ketika itu. Mereka anggap Nabi dah gila, hilang akal. Pergilah Abu Jahal ke Sayyidina Abu Bakr ni Siddiq. Oi Abu Bak, tengok member baik engkau tu.
Abu Jahal pergi ke Abu Bakar Siddiq, tengok member baik kau tu dah hilang akal, gila agaknya. Lalu Abu Bakar kata apa? Kenapa? Kerana dia sebut malam tadi dia pergi Palestin. Dia pergi Palestin, tak munasabah pergi Palestin sebahagian malam, tak munasabah. Abu Bakar pun tanya, betul ke Muhammad cakap macam tu? Ya, Abu Jahal kata, ya, kau tak percaya kau pergi tanya dia sendiri. Abu Bakar jawab apa pada Abu Jahal? Kalau Muhammad cakap, betul lah tu. Tanpa ada keraguan, betul lah tu. Betul lah tu. Maka apa yang berlaku pada Abu Bakar ini mendapat gelaran As-Siddiq. Daripada situ dapat gelaran As-Siddiq tu, dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah mereka nak tabayyun. Ni perangai Abu Jahal apa, dia tibayyun dulu. Tibai dulu. Orang zaman sekarang kan ramai tibayyun dulu. Jangan tibayyun dulu, tabayyun dulu. Lalu mereka tabayyun dengan Nabi. Okey, kalau engkau betul-betul pergi Palestin, terangkan ciri-ciri Masjidil Aqsa pada kami. Lalu dipanggil orang yang dah pernah pergi Masjidil Aqsa. Kemudian verify apa yang Nabi Muhammad terangkan. Allah Ta'ala jadikan Masjidil Aqsa itu seumpama berada di tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi terang description Masjidil Aqsa seolah-olah Nabi lah yang membina Masjidil Aqsa. Seolah-olah Nabi yang bina Masjidil Aqsa sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab mereka yang dah pernah pergi Masjidil Aqsa, mereka kata, ya benar Muhammad kata tu. Itulah yang namanya Al-Aqsa di Palestin. Terdiam Abu Jahal dan sekalian mereka yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi itu sentiasa benar dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita. Antaranya adalah peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj. Ada banyak istifadah dan faedah yang boleh diambil, tetapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kalau ada ruang kita kongsi-kongsi lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku liqawli hadha astaghfirullah li walakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala